Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hari ni kita terlewat sikit adakan sesi live. Dah hampir pukul 10. Tapi macam mana pun kita tetap teruskan sesi perkongsian ni. Saya akan menjawab satu soalan. Ada dua soalan daripada seorang follower. Sebelum tu saya nak tengok siapa yang sedang masuk. Macam biasa, cuba komen kat bawah. Siapa yang mungkin ada yang kali pertama, saya ucapkan salam perkenalan. Okey, soalan datang daripada Puan Siti Rafiah binti Arifin. Puan Siti Rafiah ni sangat aktif. Saya tahu dia antara seorang follower yang sangat aktif, follow setiap live, setiap kongsian yang saya buat, dan kerap juga bertanya soalan untuk saya jawab. Umur 59, dari Kuala Kangsar, Perak. Orang Kuala Kangsar. Okey, yang pertama soalannya berbunyi, apakah kesan yang akan berlaku sekiranya hempedu dibuang? Kalau orang tu dah tak ada hempedu, dia dah buang hempedu dia, kan? Bila buang hempedu, kita kena tahu apa kesan dia setelah hempedu dibuang. Jadi sebelum kita nak tahu apa kesan hempedu dibuang, kita kena tahu dulu apa fungsi hempedu dalam tubuh badan kita. Okey, hempedu ni satu organ, dia kecil saja, satu organ yang terletak di bawah hati, di bawah organ hati. Dia betul-betul terletak di bawah organ hati, berfungsi untuk tempat menyimpan hempedu. Jadi hempedu tu fungsi dia ada, dia karung hempedu, satu karung hempedu yang fungsinya menyimpan hempedu lah. Menyimpan hempedu yang dihasilkan oleh hati. Right? Jadi hempedu ni apa? Hempedu ni merupakan satu cecair. Cecair yang mengandungi, dalam dia adalah combination bagi air. Dalam hempedu ada air, ada kolesterol, ada lemak, ada garam hempedu, ada protein, ada bilirubin. So ini semua kita panggil hempedu. Dia cecair. Dia terletak di bawah organ hati. Jadi peranan dia adalah untuk menyimpan dan mencerna lemak. Itu peranan utama hempedu. Dia membantu untuk serap lemak tu yang telah dicerna, diserap, dan dia cerna lemak tu. Jadi kalau orang yang tak ada hempedu, dia akan ada masalah, tak boleh nak cerna lemak, tak boleh nak digest lemak. Lemak tak dapat diserap, lemak tak dapat dicerna. Jadi kalau orang yang tak ada hempedu dah dibuang, mungkin disebabkan dia ada batu karang hempedu, bile stone dekat hempedu. Bila hempedu terlalu banyak sangat, batu terbentuk dalam pundi hempedu, doktor akan buang keseluruhan hempedu tersebut. Sebab boleh mendatangkan bahaya pada kesihatan. Jadi kalau orang yang tak ada hempedu, antara makanan yang dia tak boleh makan adalah makanan yang berminyak. Sebab kalau dia makan benda yang berminyak, maka minyak tersebut tak boleh nak dicerna. So apa yang terjadi kalau minyak tak dapat dicerna? Akan menjadi toksik dan akan membawa mudarat, kesan-kesan kepada tubuh badan kita. Okey. Jadi nasihat saya, dia tanya kat sini, apakah kesan yang berlaku sekiranya hempedu dibuang? Bila hempedu dibuang, lemak yang kita makan tak boleh dicerna. Jadi kita makan makanan yang bergoreng, ada berminyak, maka minyak yang kita masuk dalam tubuh badan kita tak dapat dicerna dengan sempurna. Untuk menjadi fatty acid dengan glycerol. So dia tak boleh nak dicerna, tak boleh nak dipecah. So itu maksud tak boleh dicerna. Lemak yang kita makan tu, minyak, dia akan kekal minyak. So bila kekal minyak, maka
minyak kekal minyak dalam tubuh badan, maka dia akan mudarat lah. Dia menjadi toksik. Dia kekal minyak. So lama-lama tersangkut dekat tempat lain. Tapi kalau kita orang yang normal, bila kita makan benda yang bergoreng, benda yang berlemak, maka lemak tu akan dicerna. Dia akan cerna menjadi, ni molekul lemak, dia akan cerna menjadi fatty acid, asid lemak dan glycerol, dan diguna pakai untuk tubuh badan kita. Tapi kalau lemak tak dapat dicerna, maka dia tak boleh nak digunakan untuk tubuh badan kita. Dan ini membawa kepada masalah-masalah yang lain lah, membawa mudarat lah, bahaya. Jadi kurangkan makan makanan yang berminyak, yang bergoreng dan sebagainya. Kurangkan makan makanan yang berlemak. Contohnya lemak dari ayam, lemak dari daging, red meat, daging merah terutamanya, perlu kurangkan ataupun tak perlu makan langsung. Cuba tanya, minta advice daripada doktor, bagaimana kita untuk dapat mudarat. Kita nak elakkan mudarat disebabkan hempedu kita tak ada. So itu yang pertama, soalan yang pertama. Tengok kat sini ada Fadli Yusroni, ini dari Indonesia, Pak Fadli. Selamat menonton. Sukunan Yaswin, good morning. Masna Marzuki, waalaikumsalam. Alright. Okay, soalan yang kedua itu soalan yang pertama tadi, kesan sekiranya hempedu dibuang. Soalan yang kedua adalah makanan yang perlu diambil bagi mengurangkan masalah tonsil. Tonsil ni dia satu organ kecil saja, 2 biji dekat kita punya tekak. Anak tekak, tonsil ada dekat tepi ni. Kita nampak dia kecil, dia melekat, tapi sebenarnya dia tak kecil. Dia memanjang, melebar sampai ke kita punya ni. Dia sebenarnya besar, tapi kita nampak dia kecil saja. Fungsi dia apa? Dia sebenarnya banyak fungsi tonsil ni. Antaranya adalah dia lebih kepada untuk sistem imun. Jadi fungsi tonsil ni untuk sistem imun. Dialah tolong bangunkan sistem imun dalam tubuh badan kita di peringkat awal usia kita. Contohnya anak-anak muda kita, baby ke umur baru 1 tahun, 2 tahun, ataupun lebih muda lagi, usia berapa bulan. Sistem imun yang pertama yang dibina, dia bangunkan adalah tonsil. Jadi daripada situlah wujudnya antibody tubuh badan kita, tonsil. Lepas tu fungsi tonsil ni juga dia melindungi saluran pernafasan dengan kawal ruang udara pernafasan daripada masuknya kuman dan bakteria ataupun virus daripada luar masuk ke mulut. Yang ni dia sebagai protection, defense system, sistem pertahanan yang pertama. Lepas tu fungsi tonsil juga bentukkan sel limfosit. Limfosit ni merupakan sel darah putih, antibody kita, dan plasma untuk sistem pertahanan lah. Lepas tu dia pantau dan beri amaran kepada badan kalau sekiranya kita ada jangkitan bakteria melalui udara. Kalau kita tersedut udara melalui mulut contohnya, ataupun kita makan makanan yang mempunyai bakteria, yang dijangkiti bakteria, tonsil akan trigger dulu dan dia bagi amaran pada seluruh tubuh badan kita. So dia adalah barisan pertahanan yang pertama, tonsil. Jadi dia boleh jadi kalau tonsil bengkak. So kita ada masalah tonsil, biasanya dia akan bengkak. Kita tengok jangkitan tu, disebabkan dia bengkak tu, maksud dia dah trigger. Sel limfosit tu dah trigger dan dihasilkan dengan banyak untuk bagi amaran untuk protect tubuh badan kita dari diserang musuh. Okay, dia adalah defense system kita. Saya rasa macam gelap lah. Saya pun tak tahu macam mana nak adjust dia. Okay, tak apa, abaikan. Jadi tinggal lagi, agak susah kita nak bezakan sama ada musuh dari luar tu adalah disebabkan jangkitan kuman ataupun jangkitan virus. Yang ni yang kita agak susah kita nak bezakan. Mana satu, kalau katakan tonsil tu membengkak,
Ni jangkitan kuman ke atau jangkitan virus? Yang ni yang agak rumit untuk kita kenal pasti. Biasanya kalau tonsil membengkak, akan ada timbulnya satu putih-putih di tonsil di bahagian anak tekak ni. Betul lah, kalau katakan anak kita demam contohnya, kita bawa pergi jumpa doktor, doktor akan suluh anganga, suluh dekat bahagian tekak. Sebab apa dia nak tengok? Dia nak tengok tonsil, bukan nak tengok anak tekak. Anak tekak pun iyalah, kalau kita terbatuk-batuk kena tengok anak tekak juga. Dia jadi radang, jadi kemerahan ke. Biasanya kalau macam demam berlanjutan, budak kanak-kanak pergi jumpa doktor, anganga, suluh guna torchlight. Dan dia nak tengok ada keputihan tak. Kalau ada putih-putih di bahagian tonsil, itu biasanya jangkitan kuman bakteria, maka doktor akan bagi antibiotik. Tapi kalau disebabkan jangkitan virus, antibiotik tak jalan. Sebab antibiotik ni untuk bakteria, untuk patogenik bakteria saja. Tapi kalau macam virus, wallah alam, saya pun tak tahu. Sebab virus ni dia mungkin ada ubat antiviral ataupun diperlukan vaksin. Jadi bagaimana kita nak, apa makanan, kalau kita dapat tonsil, apa makanan yang sesuai? Jadi tak ada makanan yang khusus untuk rawat tonsil. Yang ada hanyalah, bila tonsil tu kita tahu disebabkan sistem imun, jadi kita kena developkan sistem imun kita. Antaranya adalah minum air secukupnya. Ini saya jawab soalan Puan Siti Rakiah berkaitan soalan yang kedua, tonsil. Minum air yang secukupnya. Air yang secukupnya, bila tubuh badan mengandungi air yang secukupnya, maka sistem tubuh badan kita berada dalam keadaan yang baik, dan fungsi dalam organ badan kita, organ dalaman badan kita akan dapat berfungsi secara optimum dengan air yang cukup. Tapi kalau dehydrated, terlalu kurang air, maka tubuh badan pun tak dapat berfungsi dengan baik, especially darah. So terlalu likat pun tak boleh juga. Jadi air mesti kena cukup kalau berlaku tonsil ataupun berlaku apa-apa jangkitan. Yang kedua adalah tidur mesti cukup. Orang yang ada masalah tonsil, tidur mesti kena cukup. Sebab daripada tidur lah kita dapat build up kita punya immune system. Daripada tidur. Kalau tidur yang tak cukup, memang akan mengganggu kita punya sistem tubuh badan, terutamanya sistem pertahanan badan. Betul lah, anda tengok kalau orang yang ada masalah sistem imun, doktor kata banyakkan rehat, jangan buat kerja, rehat, tidur. Sebab kita nak bagi rest tubuh badan kita, terutamanya sistem imun, dia dapat bekerja dengan sempurna tanpa gangguan bila tubuh berada dalam keadaan shutdown. Rest kejap, nak bina balik sistem imun. Betul lah, kalau tengok ada certain penyakit contohnya yang mana bakteria dah terlalu merebak dalam tubuh badan, seluruh badan ada bakteria, dah merebak sampai ke paru-paru apa. Jadi doktor nak bagi pesakit ni rehat, tak nak stres, tak nak letih apa, dia nak bagi rehat. Kemungkinan boleh dipitamkan. Apa istilah medikal intubate ke dipitamkan. Kita komakan dia sekejap, nak bagi sistem betul-betul rehat. Bila rehat, dia tak sedar, tubuh badan kita dia akan bekerja dengan baik, sebab tak ada gangguan. Jadi kena rest banyak, tidur cukup, air kena cukup, makan makanan sihat. Bila kita kata makan makanan sihat tu, dah pasti mengandungi sayur dan buah fresh. Banyakkan makan buah, banyak makan fresh. Mungkin kita makan benda-benda yang pepeja, kita rasa macam sakit, anda boleh blend buah tu, sebab kita nak dapat vitamin dan mineral. Bila immune system tengah down, tengah dijangkiti kuman, virus dan sebagainya, time ni lah kena support mineral dan vitamin banyak-banyak. Dengan cara apa? Tak lain tak bukan buah. Makan buah banyak, blend minum. Vitamin C cukup. Ini saja yang membantu, sangat membantu untuk sistem imun.
Itu saja yang saya boleh cakap. Tak ada makanan spesifik. Kalau katakan radang terlalu sakit kan, bila dah tonsil dah bengkak terlalu sakit, boleh juga ikut petua orang dulu-dulu, makan aiskrim. Ada orang kata makan aiskrim vanila. Dia bukan aiskrim vanila saja, all flavors, semua perisa, tak ada masalah. Tak ada kaitan pun dengan vanila sebenarnya. Makan aiskrim, sebab aiskrim ni dia sejuk. Bila aiskrim ni dia sejuk, bila masuk dalam, bila kita telan, dia lalu dekat tonsil tu, tonsil dia akan rasa sejuk, so dia akan mengecut. So kuranglah radang tu, kuranglah merah-merah tu, sakit tu kurang sebab sejuk. So dia rasa macam okey, sejuk, telan aiskrim. Jangan makan bersungguh-sungguh. Dia makan macam main-main, bagi dia main-main dekat tekak. Tapi kita tak boleh lah letak kat tekak macam tu, lala dia cair, dia turun juga. Jadi kita makan sikit-sikit bagi rasa sejuk tu. Kalau kita rasa macam perik sangat, makan aiskrim bagi dia rasa sejuk. So bila sejuk, yang bengkak tu akan mengecut. Lepas tu terus tidur. Kita nak kurangkan radang. So rehat cukup, air banyak, air cukup, rehat cukup, buah banyak, pelbagai kan buah tu banyak, bagi dapat vitamin mineral secukupnya. Lepas tu aiskrim untuk kurangkan tonsil. Itu sahaja. Jadi tonsil ni dia boleh rawat. Biasanya mungkin dalam seminggu, tak adalah sepanjang hayat tonsil dia ada pasang surut dia. So immune system pun dia akan adjust. Immune system ni dia akan develop. Kalau macam bakteria ni senang saja. Even kalau doktor bagi prescribe antibiotik, makan, maka dah baik dah. Sama juga kalau macam bengkak gigi, bengkak gusi kan, gusi bengkak, makan ubat antibiotik 2-3 hari dah surut dah. Dia memang matikan kuman. Tapi yang bahayanya adalah virus. Sebab virus agak susah kalau kita nak bergantung pada ubat, sebab dia sangat virus ni sifat dia sangat degil. Kalau kadang-kadang bila kita serang macam ni, dia boleh berubah bentuk lain. Ini yang kita panggil mutasi. Yang ni lah bidang perubatan sekarang ni sedang kaji bagaimana virus COVID sedang bermutasi. Dia bermutasi ni maksudnya dia berubah bentuk. Kalau virus dia ada spike protein, bentuk dia macam ni, bentuk bola. Contohnya virus COVID bentuk bola, dia ada spike macam duri-duri tajam. Duri-duri tu dibina daripada protein. So duri-duri ni fungsi dia untuk attach, untuk hinggap pada perumah, which is kita punya trachea dengan respiratory system pernafasan. So dia attach, dia melekat. So dia boleh melekat dengan adanya spike duri-duri ni. Tapi penemuan yang terbaru mengatakan spike ni dia dah bermutasi. Dia dah tak ada spike, mungkin dia jadi bentuk licin. So ini bahaya. Sebab virus ni kita nak musnahkan dia, kita nak musnahkan dia, kita nak lawan dia, dia perlukan satu antigen untuk musnahkan dia. Ni kita panggil vaksin dan sebagainya. Dan sekarang ni pun sedang membangun vaksin. Ada yang kata okey, ada yang kata tak baik, ada yang kata sangat berisiko. Ini semua teknologi masih di peringkat study. Tak ada siapa yang tahu apa kaedah yang paling tepat tu, tak ada. Sebab dia masih try and error. Ini kita panggil development of knowledge, pembangunan sains, terutamanya vaksin. Kalau bakteria lain, bakteria ni dia benda hidup. Ni kategori kita panggil living things, benda hidup. Virus ni dia bukan kategori living thing, dia bukan kategori benda hidup. Kalau kita belajar sains, dia kategori non-living things. Dia hanya, kalau dia bukan berada di perumah, dia berada di udara, berada di permukaan mana-mana kan, dia berada dalam air apa, kita categorizekan dia sebagai non-living thing, benda yang bukan hidup. Tapi kalau dia start hinggap perumah,
bergantunglah perumah dia apa. Kalau perumah bagi virus denggi, perumah dia adalah sel darah merah. Sel darah merah, salur darah kita. Kalau perumah bagi influenza, virus COVID-19, perumah dia adalah sistem pernafasan. Kalau dia start hinggap pada perumah dia, iaitu sistem pernafasan COVID-19 ataupun influenza, then they will start alive. Baru dia start hidup. Hidup tu maksudnya apa? Bila dia start hidup, barulah dia boleh inject DNA pada perumah tersebut. Dia akan conquer perumah tu. Dia akan biak. So dia akan take over, conquer sistem sistem pernafasan. Dia akan take over sistem immune. So dia akan take over. Sebab tu kita dah tak boleh nak kawal. Lalu kita lemah, mati. Itu yang bahaya. Tapi kalau macam bakteria dijangkiti kuman apa, makan antibiotik, lama-lama dia mati. Sebab dia benda hidup. So benda hidup kita boleh kontrol. Kita tak nak bagi hidup. Tapi kalau virus, benda yang bukan hidup, tiba-tiba dia start hidup, habis. Sebab virus, sebab apa kita kata dia bukan benda hidup? Sebab dia tak perlu makanan. Kalau macam bakteria, dia masih perlukan makanan. Dia perlukan makanan. So kita boleh tahu dia perlukan makanan, dia perlukan pernafasan. So kita boleh adjust dekat situ. Oh, kau nak makanan, so aku tak nak bagi makanan kat kau. Oh, kau nak udara, aku tak nak bagi udara kat kau. Inilah teknologi. Sebab itulah daripada situ orang faham benda tu lah. Kalau macam bakteria, orang faham dia punya ni, dia perlukan oksigen, pernafasan. Maka kita manipulate penemuan probiotics pula. Probiotik ni adalah bakteria baik untuk lawan bakteria jahat, untuk suppresskan bakteria jahat. Sebab probiotik ni dia tak perlu pernafasan secara aerobik, pernafasan menggunakan oksigen. Bakteria jahat perlukan pernafasan oksigen, aerobic respiration. Bakteria baik dia tak perlukan pernafasan menggunakan oksigen. Tanpa oksigen dia boleh hidup. Jadi bila saintis dapat tahu, oh, probiotics iaitu bakteria baik tak perlu oksigen untuk bernafas. Jadi so kita perlu biarkan dia banyak, multiplykan dia banyak-banyak supaya oksigen tak ada. So dia banyak-banyak, maka dia boleh suppresskan pathogenic bakteria jahat ni. Wujudlah probiotics. Sebab itulah probiotik hanya hidup di tempat yang tak ada oksigen. Sebab itulah kalau kita buat ikan perkasam, makanan probiotik pada ikan perkasam, bukan ikan tu protein, dia nak karbohidrat. So sebab itulah kita ambil beras, sebab beras tu karbohidrat. So kita goreng beras, sangaikan dia tanpa minyak, kita salut, lomorkan dekat ikan. Lepas tu kita isi padat-padat ikan tu dalam belang, kita tutup ketat-ketat. Bila tutup ketat-ketat, tak ada oksigen. Bakteria jahat tak? Bakteria jahat masih ada, dia akan gunakan oksigen dalam balang tu sehabis baik. So bila oksigen dah habis, maka bakteria baik probiotik ni akan bermaharaja lela. So dia akan start, what time ni dia akan membiak, dia akan cernakan beras-beras pada ikan perkasam tu, dan dia akan keluarkan hasil fermentation dia, iaitu lactic acid laktik, yang menyebabkan ikan perkasam tu rasa masam. Ini sama juga dengan yogurt, sama juga dengan tempoyak. Sebab apa tempoyak masam? Sebab bakteria probiotik. Sebab tu kita isi dalam balang padat, tutup rapat-rapat. Sebab apa tutup rapat-rapat? Untuk proses fermentation. Untuk support probiotik ni, bakteria probiotik lagi membiak banyak-banyak. Sebab dia saja dapat hidup dalam keadaan ketiadaan oksigen. Tapi kalau ada oksigen, maka dia pun kalah. Bakteria jahat akan take over. Sebab itulah sama juga dengan susu. Kalau susu tu kita tak guna, kita tak buka lagi, dia masih baru, sesedar kita tengok dah expired. Bila kita buka botol susu tu, kita rasa masam, masih boleh guna. Sebab susu tu dah bertukar jadi yogurt secara natural fermentation oleh bakteria probiotik. Tapi kalau kita main buka tutup, sesedar dah expired, kita rasa susu tu dia tak masam, dia akan rasa pahit-pahit sikit. Itu maksudnya dah dicemari dengan contaminated by pathogenic bacteria. Itu tak boleh minum, sakit perut, keracunan makanan.
So banyak sebab probiotik ni adalah bidang PhD saya. Alright. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Harap menjawab Puan Siti Rakiyah pun ada dekat sini Azlina Atan, Waalaikumsalam. Norahim Sharif, Waalaikumsalam. Fauzia Ali, Waalaikumsalam. Lima Jamal, Waalaikumsalam. Baskaran Palanisami. Okey, selamat pagi Kamsia Osman. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Sekiranya anda ada soalan, anda boleh type personal message WhatsApp pada tim konsultan sihat di caption live ni. Dan jangan lupa, siapa yang masih belum dapatkan buku Makan Untuk Kurus, saya cadangkan cepat-cepat dapat dan cepat-cepat baca dan terus amalkan. Bagus untuk cegah, atasi, rawat masalah sindrom metabolik, kencemanan darah tinggi dan sebagainya, dan juga untuk penurunan berat badan secara sihat. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi pada esok hari insya-Allah.